Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang pastinya membuatkan Sanusi Mak Nur terkebil-kebil matanya untuk mencari jawapan yang tepat. Daripada harapandaily.com 14 Mac 2024, CEO MBI Kedah akhirnya buka mulut. Anak syarikat sah tak dibayar gaji sejak September. Berita penuh. Anak syarikat Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah, iaitu Kedah Agro Holding, sah tidak membayar tunggakan gaji kaki tangannya yang dilaporkan tertunggak sejak September tahun lalu. Ia diakui sendiri oleh CEO MBI Kedah yang dilaporkan sedang menyelesaikan isu tunggakan gaji kaki tangan anak syarikatnya. Memetik berita harian, Ketua Pegawai Eksekutif MBI Kedah, Zafir Anwar Ghazali, berkata pihaknya sedang meneliti isu berkenaan dan akan merujuk kepada kerajaan negeri bagi mendapatkan penyelesaian terbaik. Sementara itu, Menteri Sumber Manusia Steven Sim melalui Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JKTSM dilaporkan sudah memberi notis kepada Kedah Agro Holding Berhad untuk segera menyelesaikan isu tunggakan gaji kaki tangan. Namun apa yang mengejutkan, JKTSM sebenarnya sudah pun memberikan notis kepada anak syarikat di bawah Menteri Besar Kedah itu sejak Januari tahun ini. Katanya, saya sudah mendapat laporan JTKSM mengenai isu dan latar belakang kes itu. JKTSM sudah memberi notis kepada mereka sejak Januari lalu. Ia bercanggah dan melanggar Seksyen 19 Akta Kerja 1955. Notis diberikan JTKSM kepada majikan terbabit untuk membayar tunggakan gaji dan mereka sudah berjanji akan memohon bantuan kerajaan negeri Kedah, katanya semalam. Terdahulu, Harapan Daily melaporkan pendedahan dibuat oleh kaki tangan Kedah Agro Holdings yang mendakwa tidak dibayar gaji selama 9 bulan. Kaki tangan mendakwa surat telah pun dihantar kepada Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur mengenai tunggakan gaji mereka, namun tiada keputusan yang diperoleh. Selain tunggakan gaji, syarikat berkenaan juga didakwa telah gagal menjelaskan tunggakan caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Baru tadi saya nampak satu video lagi tau. Sarezan, dia balun sekolah kan MP veteran daripada PAS. Dia balun kau punya sampai satu dunia, satu netizen, seluruh dunia netizen balun kau punya. Apa tidaknya, ketika dia cuba untuk membuat perbahasan dan dia ungkit cerita tentang pembatalan enactment yang baru terjadi itu, yang mana Mahkamah Persekutuan memberikan keputusan bahawa semua itu terbatal. Tiba-tiba dia bagi contoh yang tak ada pun dalam enactment. Aduh lah.
Dia bagi contoh apa tuan-tuan? Dia bagi contoh orang puasa. Dia kata lepas ni orang puasa tak lagi dibagi diambil tindakan. Sarezan bangkit dan dia kata, lain kali baca dulu baru bagi kenyataan. Benda tu tak ada pun dalam enactment yang dibatalkan. Dia kata itu contoh. Pakcik, orang-orang pembangkang PAS Perikatan Nasional PPBM ni, orang-orang penyokong-penyokong kamu ni, kadang-kadang ada yang tak cukup otak tahu. Dibagi contoh yang salah, dicipta di TikTok, dicipta di Facebook, dicipta di macam-macam, di Instagram, di X, dicipta, diedit, diolah menjadi fakta yang betul. Contoh yang salah jadi fakta yang betul tahu. Lepas tu apa? Sungguh-sungguh lagi pula tu percaya. Sungguh-sungguh percaya bahwa ya itu ada dalam nek pun tak ada. Dia kata contoh. Itu nasib baik tau. Nasib baik Sarezan tegur. Kalau Sarezan tak tegur, apa jadi? Berapa ramai cyber trooper di luar sana tu yang dah terhege-hege, dah betul-betul macam kera yang diberikan belacan. Serta-merta dia buat tang-tang tu juga. Dia buat terus buat keluar di TikTok kah, di mana-mana. Yang kata, selepas ini tak ada lagi orang yang akan diberi hukuman kalau tak puasa kerana tak ada dalam. Sedangkan contoh tu contoh yang salah. Contoh yang tak ada pun dalam enactment. Itulah dia punya konsekuensi akibatnya. Lagi pula MP itu, MP dari mana? Hulu Terengganu. Dia kalau saya salah tolong betulkan. Tapi yang pastinya MP dari PAS lah. MP itu kata dia bagi contoh. Dan dia ini veteran, bukan budak-budak baru, bukannya minta maaf, saya contohkan saja kepada Syed Saddiq yang masih muda. Ini bukan Syed Saddiq yang masih muda. Ini dah berpuluh tahun di dalam politik. Bolehkah dia bagi contoh yang salah? Kalau budak-budak bagi contoh salah, bolehlah. Inilah kadang-kadang otak-otak diorang ini tidak cukup untuk berfikir akibat daripada apa yang mereka cakap itu. Kesan dia itu kesan berapa teruk. Syok cakap saja semata-mata untuk ambil perhatian daripada orang-orang yang mau menyokong diorang. Seolah-olah diorang ini adalah betul-betul sedang mahu membela sesuatu agama atau bangsa atau organisasi atau apa-apalah. Sampai tunggangan yang salah pun dah jadi contoh. Ini tak boleh jadi. Walaupun di dalam parlimen, apalagi sebenarnya dalam parlimen, janganlah bagi contoh begitu. Sebab contoh di dalam parlimen itu selalunya akan terus dipakai oleh walaun, oleh cyber trooper yang tak berapa cukup otak. Jadi saranan saya, MP, belajarlah buat karangan balik. Masuk darjah berapa, tingkatan berapa, tingkatan 4 kah, belajar balik buat karangan. Pasti contoh yang salah itu tidak dapat markah. Bukan dia tidak dapat markah, kena potong markah. Kena potong markah. Sebab contoh itu salah. Mana boleh contoh yang salah diberikan sebagai contoh. Apalagi kalau itu bakal akan dijadi fakta yang betul oleh manusia yang tak cukup otak. Ini semua pelik bin ajaib. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Cintai Malaysia kita. Kita jaga sama-sama. Bye-bye.